Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam episod kedua DNA Kewangan bersama saya Don, pandai akal kewangan anda, dan Ashraf bin Rosli, pandai akal kewangan anda. ya, hari ini episod kedua, segmen yang pertama. Kita akan bercakap tentang kamus kewangan. Kamus kewangan. Yang kita akan sharekan, kita akan kongsikan kepada anda semua terma-terma ataupun jargon-jargon Atau terminologi dalam dunia kewangan. Okey, hari ini ada dua perkataan terminologi yang kita akan terangkan kepada korang. Right? Yang pertama, bull market. Apa itu bull market, Cik Ashraf? Bull market adalah di mana keadaan market sedang untung. Ataupun semakin lama dia panggil uptrend. Uptrend, pergerakannya makin menaik. Itu dia panggil bull market. Biasanya digunakan dalam instrumen pasaran saham, forex dan juga cryptocurrency. Inilah maksud dia bull market ni, kan? Bila naik dia mesti ada lawannya. Menurun ni apa pula? Menurun adalah kita panggil dia bear market. Bear maksud tadi bull maksudnya lembu. Lembu. Yang ini beruang. Beruang. So they call it bear market. Bear market adalah pasaran dalam keadaan downtrend. Betul. Ataupun dalam kita tengok dalam instrumen pasaran saham dunia ataupun di Malaysia, cryptocurrency, forex dan juga indeks ekonomi. Benda-benda ni lah masuk market tengah menurun lah. Ini antara dua terminologi ataupun jargon yang sering digunakan oleh para trader. Betul. Bukan para sakura, tapi para trader. Salah tu kalau dari segi bahasa Melayu dia para traders ataupun para pedagang. Ada bull market, ada bearish market atau bear market. Right. Baik. Kita teruskan dengan segmen yang kedua. Hari ini kita nak bercakap tentang income. Dan dalam pendapatan kita ataupun income kita ada risiko. Dan hari ini kita nak berbicara tentang pendapatan kita ada risiko dan macam mana kita nak protect ataupun melindungi pendapatan kita. Betul. Saya serahkan kepada pandai kewangan Ashraf untuk menerangkan benda ni. Okey. Alright. Daripada segi pendapatan, definisi pendapatan. Definisi pendapatan ni kita boleh cerita sebagai gaji, ataupun kita berniaga, ada keuntungan berniaga, ataupun kita ada pendapatan daripada sumber-sumber lain seperti sewa rumah, keuntungan saham, keuntungan unit amanah atau keuntungan unit trust dan segala pelaburan yang kita ada. Tak kisahlah gold ke ataupun kita main kutu ke adik-beradik ke, pun ada juga dia panggil itu sebagai pendapatan. Apa-apa sajalah yang mendatangkan duit kepada kita lah. Betul. Itu bahasa mudah dia. Okey, daripada segi pendapatan ni, dalam pendapatan kita ada risiko yang selalu kita tak nampak. Apa risiko-risiko dia? Rasa saya macam tak ada risiko, kan? Sebab kalau macam gaji ni tiap-tiap bulan sama dia dapat kan? Kalau dapat lebih ada OT lah. Tahun depan naik juga kan? Juga. Kalau tak naik dia maintain aja kan? Macam saya dah bertahun dah tak naik gaji ni macam mana je? Itu pun risiko je ke? Risiko lah, itu risiko dia. Itu risiko dia. Betul lah. Okey. Di mana risiko-risiko ni? Okey, yang pertama adalah kita ada inflasi. Inflasi. Faham? Inflasi. Korang biasa dengar tak dulu masa zaman kita kecil-kecil dulu tahun 90-an, inflasi sifar. Jadi inflasi ni apa? Nanti kita akan tentu. Okey. Apa itu inflasi? Inflasi ni adalah nilai wang yang sama ataupun duit yang sama. Contoh RM1. Tetap RM1, dia takkan berubah. Betul lah. Mana pula RM1 boleh jadi RM2? Tak ada. Tiba-tiba duit RM1 tu lah dia tulis RM1.20. Tak ada. Dia tetap RM1. Dia tetap RM1. Tetapi nilai barangan yang kita boleh dapat daripada RM1 tu tadi dah berubah. Biasanya berubah bukan makin baik lah. Kalau kita melabur, dia akan bertambah RM1 ni tadi. Tetapi kalau RM1 ni tadi inflasi, maksudnya dia makin berkurang ataupun dia panggil susut nilai duit itu. Maknanya dulu kalau kira zaman saya sekolah dulu RM1,
boleh makan breakfast pagi kat sekolah dan juga boleh makan tengah hari kat sekolah. Waktu tu breakfast pagi 5 sen, air boleh. 20 sen, nasi lemak 30 sen. Betul. Lepas tu tengah hari dapat nasi 50 sen dengan air 30 sen, dapat air 20 sen. Hari ni RM1 tak dapat dah, Jack. Tak dapat dah nasi lemak tu semua. Maksudnya nilai tu sudah menurun. Ya, nilai tu menurun. Tapi barangan tetap sama. Nasi lemak kok mana pun tetap nasi lemak. Kita ambil contoh roti canai lah. Roti canai paling mudah. Paling mudah kan? Roti canai bulat macam tu, pinggannya sama, kuah dal yang sama. Tahun 90 dulu boleh dapat 30 sen sekeping. Kan? Betul. Sekarang roti canai tu macam tu juga, tak ada ubah juga, kan? Tapi RM1.50. Nampak tak? Tahun 2022 dah RM1.50. Barangan sama. Cuma nilai tu dah bertambah. Nilai duit tu makin menyusut lah. Dah tak sama dah nilainya tu. Dulu kita dapat satu barang pada harga yang nilai barang yang sama. Contoh kita berbelanja RM50, kita boleh dapat satu bakul besar kan. Sekarang mungkin kita dapat setengah bakul atau kita boleh dapat 3 item saja. Macam ni lah dulu orang selalu cakap yang baru-baru ni agak viral juga. Dulu RM50 penuh satu troli. Kan? Betul. Sekarang ni RM50 3 barang kau dapat. Beras, minyak. Beras, minyak, tepung. Beras, minyak, tepung. Campur gula sikit kau ada balance. Ada balance sikit kan. Tengok kedai lah kan. Tengok kedai. Tetapi nilai itu sudah menyusut. Jadi itu antara risiko yang ada dalam pendapatan kita. Apa lagi risiko lain ni? Itu antara risiko pertama yang kita nampak adalah, yang kita tak nampak adalah inflasi. Yang kedua adalah daripada segi keupayaan kita. Hari ni kita boleh bekerja. Hari ni Don sihat. Alhamdulillah sampai studio. Kan? Saya sihat. Alhamdulillah saya sampai studio. Nak dijadi cerita kejap lagi, manalah tahu kok apa jadi, saya balik accident. Bila accident saya lumpuh kekal. Alamak. Macam mana? Siapa nak bagi anak dengan isteri saya makan? Siapa yang nak jadi partner aku lepas ni? Kehilangan partner. Udah. Ataupun kita mungkin tak ada, atau kita meninggal masa accident tu. Dah, mana lagi pendapatan orang rumah kita nak cari? Betul. Anak-anak kita mana nak dapat duit belanja dah. Sekarang kita mungkin adalah kita seorang je kerja. Isteri kat rumah mungkin tak kerja. Ataupun isteri ada pendapatan tapi pendapatan kurang. Tidak setara dengan suami. Jadi macam mana dia nak cover gap pendapatan kita ni tadi? Daripada segi pendapatan, ya, mungkinlah kita dapat pendapatan tu lebih tinggi daripada isteri kita. Tetapi daripada segi perbelanjaan, kita lah belanja lebih pasal kita dapat duit tu lebih. Betul. Bila kita dah berbelanja lebih dan pendapatan isteri kita kurang daripada apa yang kita dah belanja, ataupun orang yang menjaga anak-anak kita tu dapat pendapatan kurang daripada apa yang kita belanja, apa akan jadi? Jadi dia adalah tak cukup. Ataupun dia orang akan defisit ataupun akan memintalah berhutang penyudah dia. Berhutang penyudah. Jadi negatif lah pendapatan tu nanti. Negatif pendapatan tu tadi. Ataupun itu daripada segi accident atau kehilangan atau kemalangan nyawa, kemalangan atau kehilangan nyawa. Ini cerita tak hilang nyawa, tapi tiba-tiba kita didiagnose, tiba-tiba ada sakit ataupun kanser stage 3. Kanser ni adalah salah satu pembunuh senyap yang kita tak tahu stage 3. Oh no. Kan? Kalau dapat stage 3 naik dapat award okey kan. Ini dapat naik sakit 3 stage kan. Naik 3 stage kan. Ini sakit tiba-tiba dah pada stage 3. Macam mana kita nak cover pendapatan kita ni tadi? Dah sakit, okeylah, kita mungkinlah akan gunakan apa fasiliti yang sedia ada dalam company kita. Tapi berapa lama company boleh tahan? Yang ini kita kebiasaannya syarikat akan cuba untuk meminggir ataupun menyah keluarkan mereka-mereka yang mempunyai sakit lah, sebab tak boleh perform dalam syarikat. Dia panggil medical board. Dia duduk dalam medical board. Bila medical board ni biasanya antara yang cepat diberhentikan lah. Ini pengalaman dululah. Ada lagi risiko lain? Itu yang 3 risiko utama lah. Yang biasa lah. Yang biasa kita kena tengok. Jadi maksudnya apa kefahaman yang saya boleh recap adalah dalam pendapatan kita mungkin hari ni boleh bekerja, tetapi nikmat sihat itu mungkin ditarik oleh Allah. Betul. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak bekerja. Bila dah kena
Kanser stage 3, ada maunya nak kerja lagi, memang tak boleh lah kerja je Tak kan. larat dah. Tak boleh dah. dah. Kena kemo habis letih. Habis. So Kan? jadi tak kerja. Jadi syarikat berhentikan kerja. Jadi pendapatan dah tak ada. Betul. Jadi macam mana? Macam mana kita nak cover ni? Ha. Ini yang kita nak cuba bincangkan hari ni. Right? Jadi macam mana dalam pendapatan kita ada risiko dan pastinya kita nak melindungi pendapatan kita. Bagaimana kita nak protect income kita? Okey. Daripada segi protection of income ni, dia tak akan ada instrumen lain. Protection hanya ada satu instrumen yang dipanggil insurance ataupun takaful. Tak kisahlah yang mana-mana. Kalau assurance ataupun yang tidak syariah compliant dia panggil insurance, yang syariah compliance dia panggil takaful. Sunat takaful, tak sunat insurance. Dia macam tu lah. Syariah compliant dan non syariah compliance lah. Betul. Okey, apa fungsi insurans dengan Apa takaful fungsi ni? insurans ni? Okey, fungsi insurans ni adalah yang pertama, jika berlakunya kemalangan atau kehilangan nyawa, kehilangan nyawa, kita akan dapat pampasan. Bukan orang yang meninggal, juga dapat pampasan? Bukan orang meninggal lah. Insurans bukan untuk orang yang mati tapi kita yang nak mati ni ataupun kita yang dah mati ni kena ada insurans untuk waris kita. Anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita lah. Ya, ini adalah bukan ada insurans kita kaya, tidak. Tetapi ada insurans dia boleh membantu untuk bayar segala hutang piutang kita. Yang kedua adalah sebelum ni kita ada pendapatan kan? Contoh kita ada pendapatan katalah 60,000 setahun. Dan kita boleh kata kalau bila kita tak ada, confirm lah tak ada selama-lamanya, betul? Tapi mana mahu, dia takkan hidup balik kan? Mana tahu cerita zomba hidup balik. Bukan zomba, zombie. Cerita zombie. Boleh hidup balik kan? Tak tahu kan? Okey, tapi daripada segi pendapatan ni tadi, kita boleh apa orang kata hedge ataupun kita boleh rancang keuangan kita untuk cover setidak-tidaknya 5 tahun daripada jumlah pendapatan tahunan. Okey. So maksudnya kalau kata kita ada kanser ataupun meninggal tu tadi, kita setidaknya meninggalkan pendapatan kita selama 5 tahun minimum. Untuk waris kita, orang tersayang kita untuk terus kekal dengan kehidupan, dengan lifestyle yang sedia ada, gaya hidup yang sedia ada, ataupun diorang boleh turun sedikit gaya hidup tu tetapi boleh hidup dengan selesa. Secara tidak langsung, kalau kita merancang awal, ini syarat dia kena rancang awal. Kena rancang awal. Bila kita rancang awal, anak-anak pun akan ada dana untuk pergi sambung belajar. Pada masa yang sama, diorang pun ada dana jugalah sedikit. Mana yang nak kahwin, kita bolehlah sponsor sedikit walaupun paknya dah tak ada atau maknya dah tak ada. Setidak-tidaknya adalah duit tu kita tinggalkan dan diorang boleh gunakan untuk meneruskan kehidupan. Ataupun yang mana nak kahwin, yang mana nak sambung belajar, yang mana kena tinggal, yang mana laki mati, bini mati, fikir boleh kahwin lain. Yang itu tak termasuk dalam cerita ni, iaitu kita itu objektif peribadi. Tetapi yang asasnya adalah kita gunakan untuk menjaga pendapatan kita ni tadi, kita dah secure kan, kita dah asingkan, lindungkan dia siap-siap supaya keluarga kita ni akan ada pendapatan ni tadi. Jadi secara tidak langsung orang akan lupa lagi satu perkara. Apa dia? Apa guna duit banyak Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Mak pun tak boleh pegang duit banyak. Mak pun tak boleh pegang duit banyak. Duda pun tak boleh pegang duit banyak. Bahaya kan? Dia takut dia belanjanya. Tak. Tapi sebenarnya adalah untuk pengurusan harta. Kan kita ada pembahagian besok, ada pembahagian faraid dan segala bagai. Di situlah kegunaannya tunai ni tadi. Baik, kalau kita tengok dalam insurans hari ni kan, dia tak macam dululah. Maksudnya macam tadi Acap cakap tadi, semata-mata untuk mati. Betul. Lepas tu kalau kena sakit kritikal. Betul. Tetapi hari ni kita tengok insurans plan insurans ataupun plan takaful hari ni sudah melangkaui zamannya, yang mana sudah ada revolusi dan juga evolusinya, yang mana mereka dah attachkan ataupun mensekalikan ataupun merangkumkan sekali dengan adanya medical card
Dan hari ni kita boleh tengok ada medical card plus dengan insurans, ada pula hibah kat atas. Kan? Jadi apa fungsi-fungsi benda ni? Okey, apa fungsi-fungsi dia tadi adalah secara umumnya adalah untuk menjaga pendapatan kita. Yang pertama adalah macam tadi, bila kita ada satu polisi ni sebenarnya terbahagi kepada 3. Okey. Polisi ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah untuk melindungi nyawa. Dia ada perlindungan untuk nyawa. Itu yang orang duk cerita hibah-hibah ni. Hibah ni bila tak ada. Hibah tu tentang apa? Hibah ni kod bahasa Arabnya. Hibah bahasa Arab. Bahasa Melayunya apa? Itulah kata kod bahasa Arabnya hibah. Kod bahasa Melayunya adalah hadiah. Oh, gift. Kalau orang kampung saya panggil gift. Oi. Handai orang kampung kamu. Kampung saya kan. Gift panggil dia, hadiah lah kan? Hadiah lah. Hibah tu hadiah. Hadiah. Jadi, kalau dalam takaful, dia panggil hibah bersyarat atau hadiah bersyarat. Syarat dia, apa syarat dia? Apa dia kena mati dululah. Alamak. Itulah syarat dia. Orang yang nak bagi hadiah tu, orang tu kena mati dulu? Ya, betul. Siapa mati dulu? Minah mati dulu, ada Do mati dulu? Yang mana satu ikut suka? Ikut suka lah kan. Jadi diorang-diorang dia Do dengan Minah kena ada. Kena ada dua-dua hibah kena ada ni. hibah. Betul. So bila dia panggil hibah bersyarat, hibah bersyarat ni dia punya terminologi adalah kita akan beri hibah ni tadi kepada satu penama. Kita bagi pada satu penama, dan penama tu ada hak untuk menerima, ataupun bukan ada hak, dia memang kena terima sebulan. Nak terima lah. Nak terima ikut berapa peratusan yang diberi. Kalau dapat bahagian tu 100%, 100% lah dia dapat. Contoh kalau acak hibahkan kepada Don. Ya, acak hibah kepada Don RM2. Alamak. Jadi Don dapatlah RM2 tu 100%. Tetapi yang membuatkan hibah ni kuat sedikit adalah dia terletak di dalam Akta Kewangan Islam tahun 2013, di mana dia tidak boleh dikontes ataupun tidak dicabar di mana-mana mahkamah akan pemberian tu tadi. Wa imma di mahkamah Zimbabwe sekalipun dan juga di mahkamah UK. Yang itu kita kena tengok macam mana, tetapi setakat ni kita mati. Tapi akta tu hanya terpakai di Malaysia sahaja. Terpakai di Malaysia saja. Di Zimbabwe mungkin satu hari nanti. Mungkin kita tak tahu. Mungkin di Zimbabwe mungkin ada